Okay, saya kenalkan diri, nama saya Zaid, business partner saya Zana yang demo tadi. Saya dibawa masuk dalam bisnes oleh upline saya Dr. Siti Nadia, dan saya dibimbing hebat oleh Diamond Direct, Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Haji Asti Noriza. Jadi kita bagi satu tepukan untuk barisan penajaan saya. First kali saya ucapkan tahniah kawan-kawan. Ada yang first timer, ada yang kali kedua, kali ketiga tapi masih konsisten. So sebelum saya bagi tajuk saya malam ni, saya nak cakap pasal pencapaian dalam bisnes. Sebab hari ni ada satu hari lagi nak habis bulan ni. Betul tak? Kan? Ada orang senyum, ada orang giling kan. Jadi pencapaian bisnes kawan-kawan, selalunya dia depend dekat dua benda saja. Yang pertama adalah kita tak buat sesuatu benda kerana kita tak tahu. Betul? Yang kedua, pencapaian bisnes juga terkesan dengan kita tahu tapi kita tak buat. Setuju? Jadi dua benda tu. Jadi kalau kita tanya contohlah, bulan ni kita jangan cakap pasal pencapaian sebab ada sehari lagi. Tapi bulan ni siapa yang dia set goal dan belum capai? Kat tangan? Alright? Ramai yang kat tangan. Jadi nampak ada masa lagi 24 jam. Jangan berputus asa. So kawan-kawan, malam ni tajuk saya bisnes yang lebar dan dalam. Kita nak buat bisnes Amway ni lain daripada bisnes yang lain. So yang pertama kita kena tahu dulu, apa maksud lebar ni? Maksud lebar ni adalah kita punya kumpulan. Kita punya kumpulan ada banyak direct line. Maksudnya boleh nampak whiteboard ni sekarang, saya tulis sikit. Ini adalah lebar. Okey. Maksudnya ada banyak. Contohnya macam saya nak meeting, saya ada Fifi. Sebelah Fifi ada Azri. Sebelah Azri ada Syamel. Sebelah Syamel ada Mahathir. So yang itu melebar. Boleh faham? So banyak orang yang kita directly sponsor. Yang kedua yang saya cakap dalam, ke bawah. Bawah Azri ada orang nama Mimi. Bawah Mimi ada Diral. Bawah Diral ada Zahira. Contoh nampak? Ini adalah ke dalam. So orang Amway, kalau anda rajin dengar Diamond cakap, dia selalu kongsi ayat lebih kurang macam ni. Dia kata, you bina lebar, duit you banyak. You bina dalam, duit you tidak berhenti. Boleh faham tak? Lebar duit banyak, lebar banyak sale, banyak PV, tapi tak ada strength, tak ada sustainability. Kalau bina ke dalam, kenapa tak berhenti? Sebab tak habis. Every step all the way, dia ada grow, beranak, bercambah. Kalau kita pernah tengok Diamond Dr. Azmi dulu pernah tunjuk kita gambar pokok yang banyak akar dia. Pokok yang banyak akar senang ke nak tumbang? Susah kan? Kalau pokok tu tak banyak akar, satu je akar dia, air banyak sikit pun dah tumbang dah. Belum ditiup angin ribut dan taufan lagi. So yang ini maksud buat lebar dan ke dalam. So kawan-kawan, benda ni simple je. Yang pertama sekali saya ucapkan tahniah dekat anda, sebab syarat utama untuk buat lebar dan dalam adalah datang kelas. Datang kelas macam ni. Sebab datang kelas macam ni saya dengar satu ucapan juga. Dia cakap, bila tanya kat orang tu, saya tanya anda lah contohnya, siapa yang kat sini ahli keluarga dia ada jutawan? Kat tangan? Tak ada. Siapa yang kat sini ada kawan-kawan dia yang selalu lepak ada jutawan? Kat tangan? Seorang je angkat tangan. Siapa yang kat sini kawan sekerja dia ada jutawan? Angkat tangan. Tak ada. Kalau dia jutawan, dia tak kerja dengan kita. Dia tak jadi rakan sekerja kita. Jadi itu yang berlaku. So dia cakap dalam ucapan tu, dia kata kejayaan ni 99% adalah perspiration. Perspiration ni kerja keras. Semua orang tahu. Anda semua pun bekerja keras, betul tak? Untuk dapat apa yang kita dapat, untuk dapat gaji kita, untuk naik pangkat, untuk ada bisnes lagi bagus, semua kerja keras. Tapi 1% yang menentukan kejayaan lagi adalah inspiration. Kita tak pernah tengok jutawan. Kita tak pernah jumpa dengan jutawan. Macam mana kita nak tahu macam mana nak buat? Ni macam saya bagi satu pinggan makanan yang anda tak pernah makan. Apa jadi? Waktu first tengok tu terus makan ke fikir dulu? Fikir dulu kan? Tanya, apa ni? Bau dulu, rasa dulu. Jadi bila kita datang kelas macam ni kawan-kawan, kita boleh associate. Sebab di celah-celah kita ada orang yang dah pergi lagi jauh, ada orang pemimpin kita yang dah jadi jutawan. So tiap-tiap minggu kita dapat jumpa dan associate. Itu syarat pertama untuk buat lebar dan dalam. Kemudian kita tengok pula first step. Untuk anda buat dalam, anda harus mempunyai kelebaran.
Maksudnya kita kena belajar mengajak orang masuk dalam bisnes, kena belajar untuk cari pelanggan. So step dia saya bagi beberapa benda, bukan ini sahaja yang kena buat, tapi ini yang saya buat. Yang pertama apa saya buat? Saya buat name list. Buat name list, senarai nama. Sebab apa? Sebab kalau tak buat senarai nama, kita mulalah rasa bahawa kita seorang saja dalam dunia ni. Kita tak ada kawan, kita tak ada kenalan. Sedangkan kita jumpa seharian. Kita banyak jumpa manusia ke banyak jumpa lembu? Manusia kan? Semua orang jumpa manusia hari-hari. So buat name list, tulis nama. Kawan baru, kawan lama, kawan sekolah, kawan buat kerja, kawan main petang-petang. Contoh, semua ada name list. Sebab apa? Sebab hidup kita memang berkitaran dengan benda yang ada list. Kita kenduri kahwin dulu buat tak name list? Kita tak jemput ikut main ingat kepala kita je, betul tak? Tulis. Mak bapak tulis, kita pun tulis, tambah. Lepas kita jemput, apa kita buat? Potong. Potong ni benda yang seronok. So bila anda buat name list, anda tak tahu pun kawan tu minat bisnes ke tak minat ke apa. Kita tak boleh jadi tukang tilik bila kita buat MW ni. Tak boleh sesekali kita pergi tengok muka orang tu. Tak boleh. Sebab selalu yang berlaku daripada saya pun, apa yang selalu berlaku? Orang yang saya harapkan, saya rasa ini kalau buat MW lah ni, orang tu lah yang tak mau buat. Orang yang saya macam cerita je lah, orang tu yang datang meeting buat MW. Selalu jadi macam tu kat saya. So you don't judge, you just cross the name. Tulis nama, cross. Telefon, tanya dia macam, kau kerja, kalau orang baik boleh tanya direct, baik dengan kita, selalu jumpa. Assalamualaikum, membangah. Kau kat mana? Kat office ke? Tidak, saya bukan kat office ke, ada kat rumah ni. Kenapa Zaid? Dia tanya. Bangah saja nak tanyalah. Kau sekarang aku tengok hidup kau semua okey, tapi kau minat tak nak duit lebih? Kalau dia kata kenapa? Kadang-kadang orang dia tak jawab soalan tu. Kalau dia tak jawab tu maksudnya ya. Kalau tak, dia akan cakap tak, aku tak minat. Kalau dia tak jawab tu kenapa? Maknanya adalah keperluan. Dia cakap, boleh aku minta masa kau sikit, aku nak bagi kau info pasal bisnes MW ni. Nampak? Senang kan? Tak susah sangat pun. Tak payah tilik-tilik, tak payahlah kau nak udang di sebalik batu, di sebalik mi, di sebalik semua kau nak sebalik, baru kau nak cerita MW. Kadang-kadang betul-betul just simple nak tanya. Saya nak ajak Kak Saimah pergi makan. Apa yang patut saya tanya kat dia? Kak Saimah lapar tak? Itu je. Kalau dia lapar, bolehlah ajak pergi makan. Kalau saya tak tanya, tiba macam, jom kita pergi makan. Kak Saimah baru lepas makan nasi Arab tadi. Apa dia akan kata? Banyaklah dia punya cekadak dia. Aku sibuk sikit petang ni lah, ambil anak lah, apalah apa semua. Kalau dia tak makan 3 hari, dia tak tanya pun kedai tu kat mana. Dia terus naik kereta, okey Zaid, jom, gerak. So itu yang berlaku. So kena ada name list. Yang kedua kawan-kawan, branding. Branding ni maksudnya apa? Orang keliling anda kena tahu anda buat MW. Kalau biar orang save nombor kita tu Zaid MW. Contoh, branding. Sebab sekarang kita buat MW, kita buat, orang cakap apa? Secara sulit. Kita dengan lelaki kita je tahu kita buat MW. Orang lain semua tak tahu. Berahsia, tak nak cerita. So tunjuk dengan cara yang paling senang. Bila benda seronok, bila anda pergi tempat yang cantik, apa anda buat? Share kat mana? Status. So buat bisnes yang best, share lah status. Share gambar kau kat kedai, share gambar kau tengah celup kicap. Celup kicap macam Zana tadi kan. Buat status supaya orang keliling yang tengok tu tahu, dia ni buat benda pula ni. Esok buat lagi, ada lagi. Sebab apa? Sebab yang itulah cara kita tahu pasal kawan kita, dan kawan kita pun nak tahu pasal apa yang kita tengah buat sekarang. So you post it daily, hari-hari buat. Ada tak kawan kita yang jenis post hari-hari? Ada kan? Sebab apa anda perasan? Kerana anda tengok hari-hari. Kalau anda tak tengok hari-hari, tak perasan. Maknanya berkesan tak cara dia? Berkesan. Kalau kawan kita yang jual tudung tu, kita semayang sehari 5 waktu, terlekung 20 kali dia post sehari. Lebih pada waktu semayang ni. Sebab ada banyak pilihan. Tapi kita pun tengok. Satu hari nanti anda akan beli. Dan kalau satu hari nanti anda teringat, aku nak beli tudung lah kat bini aku, kau akan mesej siapa? Mesej kawan yang jual tudung. Sebab apa? Sebab tahu. Bayangkan kau dia jual tudung sembunyi-sembunyi. Tunggulah, nanti ada orang tanya, aku bagi tahu. Kau buat MW, kau duduk, so aku nak jadi diamond ni, so aku kena tunggu sampai orang tanya. So bila orang datang je tengok, bila dia nak tanya aku? Tak nampak ke muka aku, muka MW? So jangan buat kerja macam tu kawan. Buat branding. It's very easy. Zaman dulu 20 tahun dulu, tak ada WhatsApp, tak ada apa semua ni. Kau bayangkan kau nak tunjuk bleach tu kat sepupu kau kat Kedah, kau kena pergi Kedah. Tak ada gambar. Ataupun kau kena tangkap gambar dan post gambar tu. Dalam tu tulis surat, ke hadapan saudaraku, ini adalah bleach. Gamblam gambar ini. Sekarang tak payah dah.
Sekarang satu pagi kau boleh kongsi produk dengan 50-60 orang. Buat apa? Buat status. Simple je. Yang ketiga, menjual. Ini benda untuk dapat kelebaran. Sebab ada orang, saya bagi contoh hari ni kita tepukan dulu dekat Zahira dengan Syafiz. Ni kali pertama datang meeting. Macam mana saya jumpa dia orang? Saya pergi buat cek timbang berat dekat Taman Sungai, bukan Taman Tasik, Taman Sungai dekat Paik Bunta. Sebab apa? Sebab saya nak jual produk Nutrilite. Akhirnya yang berlaku apa? Zahira beli apa? Beli iron. Saya tak bawa iron tau pergi Taman Sungai tu. Tapi bila kita buat, menjual. Kebetulan waktu tu bukan saya bercerita, Zahira yang tanya kat saya, ini barang Amway. Saya memang duk tengok iron tu. Saya dalam hati, Astaghfirullahalazim. Tuhan hantar di sini rupanya. Mustahil saya bawa iron pergi Taman Sungai, betul tak? Takkan nak angkut iron pergi Taman Tasik. Tiba, kau ni boleh iron 5 lapis. Orang pun seram tengok aku. Tapi so kawan-kawan, rezeki tak pernah salah alamat. Usaha kita yang selalu salah. Menjual. Kena buat aktiviti menjual. Buat apa lagi? Demo. Kawan-kawan yang baik dengan kita, contoh bleach tadi. Bayangkan Zana bercakap, tak bawa kicap dan kain. Korang boring tak? Cakap bleach ni bagus. Bayangkan betul-betul. Ada satu kain, kita tuang kicap, lepas tu kita rendam, hilang kicap tu. Kawan kau tu pun macam, apa benda kau buat ni? Sebab tu kena buat demo. Banyak produk Amway, home care, personal care ada demo. So you have to learn. Kena tahu macam mana nak buat. Sebab senang je. Yang dia bersyarah fakta sikit je. Yang lain semua pengalaman dia pakai, betul tak? So kita pun dah pakai kat rumah kita. Just belajar satu skill dia. Satu skill untuk tunjukkan produk itu. Dan buat apa? Show the plan. Sama tak? Sebab Zahira dengan Syafiz first time ni aku tanya dia kak. Lepas beli iron, saya datang rumah, saya buat apa? Lepas kita beli demo iron, apa saya buat? Demo iron. Lepas demo tu saya minta masa untuk tunjuk marketing plan. So show the plan. Saya kalau demo, ada orang dah beli, saya tunjuk demo, saya marketing plan. Ada orang saya pergi demo tu, dia belum beli lagi, aku dah marketing plan dah. Tengok macam mana. Pernah tak ada orang cerita pasal Amway? Ni dah demo sabun dah ni, gedebak-gedebuk. Sebab apa? Sebab saya nak kelebaran. Saya bukan nak dia beli Digirock, bagus, tak beli pun tak apa. Tapi entah bila kita nak datang rumah dia, betul tak? So cakap, pernah ada orang cerita pasal Amway? Tak pernah. Saya minta masa sikit nak cerita, boleh tak? Kata, boleh cerita. Selalu orang depan-depan macam tu, dah lalang kau dah sampai rumah aku, cerita je lah. So dia cerita. Show the plan. Tapi untuk show the plan, you must know the plan. Macam mana nak cerita kalau anda tak tahu? Betul tak? Dan seterusnya, manager, sponsoring, sponsor, lebar. Sebab apa kawan-kawan? Kita sponsor banyak. Semua ada kat sini ke? Kalau semua yang saya sponsor datang meeting, saya ingat 3 pintu pun tak cukup. Punya ramai. So orang yang terpilih je ada dalam ni. Yang Tuhan tak terpilih, Tuhan tak pilih tak ada. Dia masuk je dalam Amway. Orang-orang yang datang meeting ni, Amway masuk dalam dia. Dah cakap. Amway masuk dalam dia, bukan dia masuk Amway. Alright, so itu kelebaran kawan-kawan. Next step, kita nak buat kedalaman. So dah ada orang you ajak buat bisnes, dah ada orang yang you dah ada kelebaran ni, kita kena tengok keliling-keliling tu. Siapa yang nak lebih? Ada orang yang masuk Amway, masuk hilang terus. Kita pun tak tahu kenapa dia masuk. Dia buat kita terfikir, kenapa kau masuk? Ajak meeting tak nak, ajak tunjuk produk pun tak nak. Siapa? Ajak bisnes pun tak nak, Alright. So apa kita buat dengan orang yang tunjuk minat? Yang Roger yang kita mesej dia balas. Kita dah tunjuk marketing plan, kita balik dia mesej pula, Zaid nak beli barang ni macam mana? So apa kita buat? Ajar. Ajar apa? Ajar segala-galanya yang kita tahu. Itu kita buat. Dan lepas mengajar, apa kita nak buat? Kena mula mengajak. Ajak ke BTC, ajak ke meeting. Jangan ingat downline kita tu, downline kita ni macam anak yang baru lahir. Kau boleh expect ke anak yang baru lahir tu tiba-tiba ambil pensel menulis sendiri? Tak boleh kan? Kau kenalah bagi dia warna. Dia pun mula conteng. Ajar dia pegang step by step. So mula ajak dia buat apa lagi? Mula ajak buat program. Downline kita yang baru, kita cakap dia pergi buat demo, dia boleh bayang ke diri dia pergi buat demo? Tak boleh. Saya dulu baru masuk Amway pun, Diamond cakap pergi tunjuk demo. Saya macam mana nak tunjuk demo ni? Bukan kira nak tunjuk demo tu. Kadang-kadang demo tu dah reti, nak pergi tu tak reti. Nak cakap apa?
Kan? So you show, tunjuk kat downline, cakap jom kita buat demo sekali. Kan? Siapa ada dekat-dekat sini ada sepupu kau, adik-adik kau, jom kita pergi demo sama-sama. Barulah terkeluar dia mulut dia, macam mana saya nak cakap? Ajarlah. Ajar sekali, belajar sekali, buat banyak kali. Right? So itu cara kita nak buat. Sebab ramai dah anda yang rasa bila anda sponsor, asal downline aku tak gerak lah. Pernah ada rasa? Selalu tak fikir tu. So kadang-kadang kita tengok, bila downline tak bergerak, kita ni bergerak tak? Kita tak bergerak, macam mana dia nak bergerak? Betul tak? Anak kita semua pandai main handphone, betul tak? Dalam bilik tu. Sebab apa? Mak bapak main handphone hari-hari. Cuba bapak tak pernah pegang handphone. Anak pandai tak main handphone? Tak pandai. Bapak yang ajar. So sama juga bila kita dengan downline. Tunjuklah dia macam mana nak buat. Apa orang panggil on job training. Pergi buat macam ni cara tunjuk demo. Kau tengok aku buat. Tengok 10 kali, pandai tak ada demo? Pandai. Lepas tu buat apa? Show the plan. Sebab apa? Dia ada ramai orang yang nak kongsi, kita pun tahu dia tak pandai buat marketing plan. Betul tak? So apa kita buat? Mana orang, jom kita try tunjuk marketing plan dekat downline kau yang beli hari tu. Ada downline dia pernah beli deodorant, dia sponsor, dia jual, kita dah tunjuk cara nak order apa semua, jom kita pergi rumah dia, kita buat marketing plan. Buat dulu, dia tengok. Buat dulu, dia tengok. Saya dulu dengan Dr. Azmi tu, saya awal-awal, saya bawa orang jumpa dia. Dr. Azmi tu bawa orang, saya tengok. Bawa orang, saya tengok. Sampai kali kelima kawan-kawan, Dr. Azmi kan selalu bagi kita ketawa kan. Dia cakap kan, ada kelakar-kelakar dia, ada punchline dia. Dia belum sampai punchline, saya dah gelak. Boleh bayang? Maknanya dah hafal ke belum? Dah hafal. Waktu tu saya tahu dah, ni eloklah aku buat sendiri dah ni. Dah teruk sangat ni. Dia belum gelak, belum lawak lagi aku dah gelak dah. Aku dah tahu dah ada satu lawak yang best akan mendatang. So macam tu kawan-kawan. Show the plan. Supaya dia pun ada kumpulan. People get more, double excitement lepas dia masuk MW bila dia dapat satu downline. So you nak keep the excitement. Buat apa lagi? Tambah satu downline lagi. Tambah satu downline lagi. Ajak BTC, tambah excitement. Lepas tu tambah satu downline lagi. Duit bertambah, lagilah excitement bertambah. Lepas tu buat apa dengan dia? Buat demo. You yang nak buat MW. Anda yang berada kat sini, anda yang nak buat MW. Downline anda yang tak ada kat sini tu, dia tak nak buat MW lagi. Tapi dia ada tak akses dengan orang lain? Dia ada. Kita duk macam, asal dia ni tak nak buat ni, dia ni tak nak datang PTC. Kita patut pergi dengan dia, aku nak buat program kat rumah kau, boleh tak? Apa, kau duduk je, kau ajakkan kawan je, biar aku buat semua benda. Dia ada kat situ, dia buat ke dia tak buat, dia tengok tak kita buat demo? Dia tengok. Dia pun tengok apa kita cakap, dia pun macam, macam ni buat MW. Saya dulu Diamond ajak saya buat HSP, saya buat. Mula pergi saya duduk angkat barang. Kali kedua pergi, saya dah sukat tinggi. Kali ketiga pergi, saya dah timbang berat. Sekarang saya pergi sendiri, semua aku buat sendiri. Sebab apa? Tengok banyak kali. Tengok macam mana dia advise orang produk, tengok macam mana dia explain pasal produk. Belajar tiru. Bisnes MW ni bukan nak reinvent the wheel. Setiap seorang pada kita bukan nak reka balik macam mana nak buat MW. Dah, kita tengok apa yang orang yang lagi berjaya buat, kita tiru. Simple. Betul tak? Tiru. Lepas tu ajak buat program. Sebab apa? Saya selalu cakap, siapa yang tengok marketing plan saya selalu tanya, Kak Saimah ada 100 orang kawan, adik-beradik, sepupu sepapat yang saya tak kenal. Betul? Kawan baik Kak Saimah ada 100 orang kawan, sepupu papat, adik-beradik yang Kak Saimah tak kenal. Betul tak? Orang tak habis kawan-kawan. Tapi selalu apa kita buat? Pergi kat seorang ni tak respon, kau tinggal semua sekali. So jangan tunggu. Orang ni dah buat demo sekali je dia nak buat, lepas tu dia give up. Biasa tak orang macam ni dalam MW? Kita nak buat macam mana? Ada orang umurnya panjang macam kita, ada orang umur pendek. Dia masuk 3 hari tak dan habis pantang dia dah meninggal. Kita nak buat macam mana? Dia masuk, dia dah sponsor 2 orang. Bila dia mati, yang ini semua janganlah kau matikan sekali. Turun ke bawah. Buat program dengan dia pula, grow lagi. Orang ni pula mati. Orang ni sampai darjah 1 je mati. Buat dengan orang ni pula, turun ke bawah. Saya selalu yang saya terinspirasi dengan kedalaman ni kawan-kawan adalah pasal cerita Diamond kita dengan upline dia. Dia dengan upline dia ada 50 lapis. Ada 50 manusia yang tak buat MW umur pendek, sampailah dalam upline dia jumpa seorang Diamond. Kita ada 50. Kita 5 punya dalam pun tak tentu lagi. Betul tak? So work the debt. Cara yang buat ada, pergi buat. Jangan kita tanya asal downline aku tak semangat, asal downline aku tak buat. Dia downline. Dia nak buat, dia tak buat, tu dia punya pasal. Yang nak buat sekarang siapa? Kita yang nak buat. Engkau lah fikir apa kau nak buat dengan downline tu. Apa nak pergi ke tak? Sebab kalau tak pergi tentu tak gerak. Pahat dengan penukul Sebab apa? Sebab dalam bisnes MW ni kawan-kawan ada 3 jenis manusia.
Manusia yang pertama, now. Ni manusia yang kita cakap, kita jual satu barang, kita cakap nak tunjuk marketing plan, okey, lepas marketing plan ajak meeting datang, lepas meeting kita ajak BTC datang, ajak seminar pun datang. Semua senang je jalan dia. Ini grup yang jarang kita jumpa. Tapi kalau jumpa, seronok tak terkira. Right. Ni bukan cakap pasal umur, pasal sikap dia. Kumpulan yang kedua, later. Later ni maksudnya apa? Dia masuk MWay, dia nak, tapi banyak sungguh dugaannya. Kita ajak meeting, dah dekat 10 minggu ajak meeting dah. Tak habis lagi kamus alasan dia. Minggu ni makan dengan suami, minggu depan dah janji dengan anak nak beli beg sekolah, lusa, minggu lagi satu, alamak terlupa malam ni ada meeting. Ada orang nak datang rumah. Kita boleh paksa tak kawan-kawan? Bolehkah anda yang berada di sini, adakah kuasa saya untuk paksa datang? Saya tak boleh cakap pun, saya tak datang, hang main-main lah. Hang kata jadi diamond, hang tak guna, tak main. Boleh cakap macam tu. Kau cakap macam tu langsung, tak main langsung. Betul tak? So MW ni bukan bisnes marah, pujuk je. So later, don't worry, better late than never. Sebab apa? Saya pun later. Saya Zana masuk 6 bulan. Saya pun pakar juga bagi alasan, lari, tak mau buat itu, tak mau buat ini susah, itu susah, masa tak ada. Semua alasan saya bagi. Tapi later sampai tak Didi? Sampai juga ke Alaska. Later tu. Kumpulan yang ketiga, never. Never best. Sebab apa? Sebab dia menjimatkan masa kita. Senang tak? Kalau kita ajak buat orang tu dah masuk MWay, kita cakap kena pakai barang, kena datang kelas, kena pergi BTC. Tiga-tiga dia tak mau datang. Apa kita nak buat? Never lah. Bye-bye lah. Bye-bye, cari orang lain lah. Sebab apa kawan-kawan? Kita selalu dengar Diamond cakap, ramai leader cakap, buat MWay ni macam mendulang emas. Bila kita orang zaman dulu dulang emas macam dalam kuali tu kan, bila dia dulang tu banyak pasir ke banyak emas? Bila dapat pasir apa dia buat? Dia buang. Lepas tu dia dulang lagi, betul tak? Sampai jumpa emas. So bila kita jumpa never kawan-kawan, janganlah kau pergi ambil pasir tu gosok sampai jadi emas. Takkan jadi dia. So dah dapat tu buang. Satu lagi benda yang berbahaya. Janganlah bila dah angkat pasir, ada orang dia buat apa? Dia buang dengan dulang-dulang sekali buang. Cari bisnes lain tu. Dia give up separuh jalan, umur tak panjang. Pun kita tak boleh paksa. Si kawan, MWay ni rezeki. Macam mana kita rezeki kita malam ni semua dapat hadir, lancar, datang sampai, macam tu lah juga dengan umur kita dalam MWay. So kawan, ada satu bacaan saya, dia cakap, it takes 10,000 hours to truly master anything. 10,000 jam buat sesuatu untuk kita jadi master. Untuk kita jadi orang yang expert lah. Expert. Time leads to experience. Buat banyak kali masa kita luang untuk belajar marketing plan, untuk belajar demo, kita ada pengalaman. Pengalaman akan buat kita lebih fluent. Zana cakap, Blish tadi, ada nampak dia buka kertas? Ada nampak dia terkir-kir fikir nak cakap apa? Tak ada kan? Proficiency makes more valuable. Means you are proficient, the more valuable you'll be. You akan makin power. So kawan-kawan, easy, 10,000 jam. Saya tak kisah anda dalam MBA 2 tahun ke, 3 tahun ke, 4 tahun ke, adakah anda dah spend 10,000 jam ni? Dah spend ke 10,000 jam buat demo? Dah spend ke 10,000 jam bercakap pasal peluang bisnes MBA? Sebab itu yang membezakan kita semua. Pin you akan depend berapa jam you dah buat. Jangan masuk MBA, Zaid boleh lah, dia pandai cakap. Ramai agak orang itu, aku baru sign up kan. Hang boleh, hang pandai cakap. Kata awak hang tak pandai cakap lah. Nanti awak tak pandai cakap, tengok cakap pelok lah. Saya cakap buat selalu. Bila cakap selalu, saya pun kawan-kawan, ni yang bercakap sekarang ni 4-5 tahun dah buat bisnes. Kali pertama saya duduk depan ni kan, saya tak gerak, tangan je gerak. Takut, tak pernah. Saya lu niaga pun balik, mana ada cakap depan orang. Tak cakap depan orang, tak pernah. Orang cakap naik pentas, tak pernah naik pentas. Lah naik pentas sekolah rendah. Sekolah menengah dah tak pandai sangat dah, tak naik pentas dah. Jadi we are the same. Kalau you ada rasa gugup apa, because you tak buat selalu. Kalau buat selalu tak rasa apa dah. Right. So 10,000 jam. Dah hilang dah pointer aku. Mana letak ni? Okay, jumpa. Right. Ni Michael Phelps. Dia menang Olimpik berenang. You rasa apa? Dia pandai berenang? Kan? Tak ada siapa pula cakap kat dia, you boleh lah, you pandai berenang. Kan? Tak ada siapa cakap, sebab kau pun boleh berenang. Kenapa dia berenang laju? Agak-agak 10,000 jam tak dia berlatih? Kan? Right. Kenal? Member saya ni Dominic Toretto. Dulu sekolah menengah sama-sama. Kemain. Dia seorang je manusia bawa kereta masuk gear tayar depan terangkat. Pernah nampak orang lain buat? Tak pernah nampak kan? Agak-agak ada orang datang kat dia, hang boleh, hang pandai bawa kereta. Tak ada kan? Betul tak?
Sebab apa? Sebab bawa selalu. Ni Usain Bolt. Yang ni dia kawan dengan saya sekejap, lepas tu dia lari hilang, tak jumpa dah. Ini dia ada sembang siap, dia cakap dia berlatih 4 tahun berlari untuk 9 saat yang paling bermakna dalam hidup dia. 4 tahun. Kita ada orang ada orang baru masuk MBA 2 hari. Baru niat nak cakap pasal MBA. Tak boleh. Hang boleh cakap. Aku tak yakin. Mana datang keyakinan kawan-kawan tak buat. Betul tak? Kita nak percaya sesuatu benda pun kita ambil masa. Kita dengan pasangan kita boleh jumpa sehari jatuh cinta tu. Tu aku percaya betul kat dia. Sayang betul kat dia. Tak boleh. Kahwin 8 tahun dulu gaduh lagi. Biasalah sesi perkenalan. Macam tu juga, everything ada prosesnya kawan-kawan. So macam tu juga dengan MBA. Tapi nak MBA nak belajar ni senang. Belajar MBA ni macam belajar berenang. You boleh baca buku sampai pandai berenang. Sama tak macam bawa kereta, boleh baca buku, okey pandai dah bawa kereta. Tak boleh. Belajar berenang kena masuk dalam air. Tak boleh panggil seorang, okey Zaid, kau pandai berenang. Okey kau berenang aku tengok. Tengok je sampai pandai. Tak boleh, kena masuk dalam air. Tapi kalau masuk air seorang-seorang, kita boleh lemas, kita boleh mati. So masuk dalam air dengan orang yang bawa kita masuk dalam bisnes ni. Dia dah lama sikit berenang. Dia pandai, turunkan dia tak mati insya-Allah. So belajar MBA ni kawan-kawan dengan buat. Kalau you tak cakap cerita marketing plan, nak jadi cakap macam mana? Buat. You tak boleh. Bulan ni tak confident lagi. Bulan depan jumpa lagi, hang dah confident belum? Tak confident lagi. Okey, tahun depan jumpa pula. Hang confident belum? Tak jumpa, tak confident lagi. Aku macam tengok kan nak tanya, macam mana nak datang confident ni? Boleh beli ke? Boleh download ke? Tak boleh. The only way you do it is buat selalu. Belajar dengan buat. Tapi orang cakap, "Oi, hang cakap senang ah. Aku nak pergi jumpa orang ni nak cakap apa?" Ada cara kedua. Belajar dengan tengok. Bawa orang bagi upline you cakap, you tengok. Bawa orang bagi upline you tunjuk produk, you tengok. Sampai bila? Sampai you sedia nak buat sendiri. Sebab apa? Percayalah cakap saya, upline anda takkan ada yang cakap, "Hang berapa kali pun nak tunjuk? Tak erti kan nak buat sendiri?" Pernah ada upline cakap macam tu? Tak ada kan? Upline selalu cakap apa? Ada orang panggil. Betul tak? Ada orang nak tunjuk produk, panggil. Ada orang nak tunjuk bisnes, panggil. Siapa yang tak panggil? Kita ke upline yang tak panggil? Kita tak panggil. Macam mana? Macam mana orang nak tolong orang yang tak minta tolong? Kita nak tahu kau perlu bantuan ke tak? Kalau orang ni dah memang kaki tak ada kak, kita bolehlah pergi tolong terus. Dia nak lintas jalan ni, tengok orang ni biasa je. Kita pun tak tahu tengah pening ke, tengah kabur ke, tengah mabuk ke. Kita pun tak tahu. So you need to ask. Right, kawan-kawan? Yang tak dapat dibantu oleh manusia lain 2M sahaja. M yang pertama siapa tahu? Malas. M yang kedua? Malu. Itu dua-dua tak boleh bantu. Itu dua-dua melibatkan apa? Melibatkan diri sendiri. Nak buang 2M ni, you kena berubah. Berubah tidak senang. Satu perkara yang sangat susah. Tapi kalau you tak nak berubah, satu hari nanti you akan dipaksa berubah. Faham maksud saya? Kalau sekarang kita tak buat sesuatu dengan apa yang kita nak, satu hari nanti kita kena adjust segala-galanya. Rumah yang kau nak, kau tak dapat. Belanja yang kau nak buat, kau tak boleh buat. Tempat yang nak pergi, tak dapat pergi. Sebab apa? Sebab tak nak berubah. Bayangkan orang-orang yang kita tengok keliling kita. Macam mana dengan orang yang kerja dekat Plus punya highway dulu? Dulu dia orang duduk dalam kotak tu pakai baju korporat. Sekarang apa jadi kat dia orang? Dia orang kena berubah tak? Dia orang dipaksa ke dia orang yang nak berubah? Dia orang dipaksa. Orang datang, kerja kau dah tak ada dah sekarang. Apa pandailah kau. Ada Plus. Jangan risau, kita dah readykan dah. Satu benda lagi kau boleh jaga. Drive-thru McDonald pula. Tak ada. Betul tak? So sama kawan-kawan. Saya bukan menghina mana-mana kerja. Semua kerja kau buat, kau cari duit, bagus. Tapi kita kena berubah untuk kehadapan. You want something, you nak satu benda yang you tak pernah dapat, you kena buat satu benda yang you tak pernah buat. Jangan expect buat benda sama boleh dapat hasil yang sama. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terserah pada Kak MC.